Maknanya perempuan yang dipercayai. Nah, molek bubuh. Nur Aminah. Nampak? Ataupun Aminatuddin, perempuan kepercayaan agama. Macam mana nama? Aminah. Mana yang amanah? Nampak? Jangan buat Aminah waduk lah. Tu balik awal. Suatu hari Nabi SAW sedang memberi ucapan kepada para sahabat, cerita tentang amanah. Maka datang seorang badui, seorang badawi di mari. Jadi Nabi duduk mengajar, duduk ceramah, duduk khutbah ni, dia pergi sapuk selalu. Dia kata, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Bila kau kiamat? Nabi tak layan. Nabi masih memberi ucapan. Tanya pula, Nabi tak layan. Akhirnya sudah memberi ucapan, Nabi berpaling dan berkata, Aina sa'il anisa'ah, di manakah tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka laki-laki Badawi ni pun dia kata, ha anaza ya Rasulullah, akulah yang tanya tadi, bila berlakunya kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, iza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah, apabila disia-siakan akan amanah, maka tunggulah saat berlakunya kiamat. Bila disia-siakan akan amanah, tidak dipertanggungjawabkan akan amanah yang telah dibebankan, maka itulah tanda berlaku dekat berlakunya kiamat. Maka tanya pula Badawi ni, kaifa idha'atuha, macam mana cara mensia-siakan amanah? Maka Nabi SAW jawab dengan jelas, iza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila telah diberikan satu tugas ataupun dipikulkan suatu amanah ataupun suatu pekerjaan kepada yang bukan daripada ahlinya, fantaziris sa'ah, maka nantilah akan berlakunya kiamat. Jadi setengah daripada yang khianat ini, iaitulah apabila kita serahkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka disitulah disia-siakan amanah. Kerana salah daripada orang yang tukang serah tadi. Apa jua bidang, kita tak boleh, kita nak lantik seseorang, kita nak perintah dia, nak serah pekerjaan, nak wakilkan sesuatu perkara, dia bukan ahli di dalam bidang itu. Tak boleh. Tak. Kalau orang yang tukang seming, kita suruh ukur atap, dia tukang seming, tak pandai atap. Tolong kau kira berapa banyak mana kau atap, hamba nak tukar atap ni. Kira lah banyak mana. Tukang seming kata tak pandai, kita bukan bagian atap. Bagian seming boleh. Dia tak dia tolong. Mu takkan tak pandai. Aku tak kenal dah orang lain, mu seorang yang kenal bagian nukang ni, tengok juga dah. Kata tukang seming ni kata, makna dah apalah, beli sikit-sikit pun dulu, dah tak pandai. Nak khabar kata aku dah betul, beli sikit-sikit dulu, waktu dah cukup tambah pula. Dah ni bukan nak beli ni, nak tahu bilangan banyak mana, pasal JKK tanya ni. nak bagi atas, nak tahu berapa keping, nak tulis dalam barang. Tak tulis, tak cok. Tak apa. Khabar 30 keping, aku rasa 30 keping. 10 kaki. Lepas tu buat habis 14 keping. Lepas tu bazir. Itulah contoh. Nampak? Bukan ahli, tak jadi pekerjaan. Dia kena ahli dia. Walaupun benda tu mudah, tak usah kata benda agama, benda-benda yang besar, benda-benda yang remeh-temeh. Gunting rambut je, kita orang tak pandai, kita suruh gunting juga.
Gunting rambut aku malas nak pergi kedai tu, benda berlagu orang. Budak anda gunting anak aku pandai boleh ya. Aku pereh. Biarlah nak suruh juga. Duduk ah. Nah, habis tu debit bekeng. Jambu. Baru dia tahu. Pasal apa punah jahanam, takut habis ni. Macam agak skuter jadi. Pati nak marah pula. Tu kata sebab tu lah. Dia nak marah pula, benda muak rambut aku jadi gini. Aku kata dah kudak bandar ni. Suruh juga. Pasal bukan ahli je. Jadi tak payah marah bila kita telah menyerahkan satu tugas kepada orang yang tidak layak. Tak usah kata benda, tak usah bunyi, tak usah kata apa, pasal salah kita. Nampak? Dia tidak layak, kita serah. Iza wusidal amru ila ghairi ahli. Bila diserahkan satu tugas kepada yang bukan ahlinya. Jadi kita tak sanak bunyi 30 sen apa naik pagak no. Ya bunyilah yang mu pakah. Aku dah pakah. Bunyi pula dah lebihannya kali. 30 sen ke tak? Kalau korung ada naik 2 sen je. Paruk lagi. Itulah. Apa juga tak mandar, kita serah juga. Walaupun orang yang tidak ahli tu dia minta sangat, jangan beri. Dia bukan ahli nak juga tak jadi. Kalau tak mandar sembelih, tak boleh makan. Rosak sekor kubat. Kalau ikan pelayang sekor tak apa. Kubat sekor. Nampak? Tak boleh makan, jadi bakar. Tu. Dia kena ahli dia. Tak usah kata nak jadi pemimpin, nak jadi tu imam, nak jadi apa-apa tugas-tugas yang besar, nak jadi qadi, mufti, nak jadi hakim mahkamah syar'i, dia kena ahli dia. Kalau benda remeh, nak buat jambang ni, orang tak pandai kita pergi suruh kau buat, dan 2 kali berok terbalik jambang. Mana tu jambang ni. Apa pergi cari tukang juga. Tetapi dalam masalah yang sangat tinggi, masalah agama, kita pergi serah kepada bukan ahli ni. Ini fantaziris sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Kita duduk tunggu ni. Pasal salah kita telah menyerahkan urusan-urusan besar, urusan-urusan yang berkait dengan negara dan pemerintahan kepada orang-orang yang tidak amanah, orang yang bukan ahlinya. Maka silap kita lah, maka kerosakanlah akan muncul, bukan yang lain, bukan jadi molek jadi apa. Rumah kita di mana-mana amanah yang sangat penting. Dia kata keterangan hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang cara berangsur-angsur dari kalangan kaum muslimin. Asalnya orang Islam ni orang yang bersifat dengan amanah, dan kita kena melazimi sifat amanah. Di antara sifat-sifat Rasul kita, iaitulah amanah, maknanya kepercayaan. Lawan bagi amanah ini adalah khianat. Maksud amanah ini amanah pada dunia dan akhirat. Dunia pekerjaan, perniagaan, jual beli dan seumpamanya. Amanah pada agama, tidak melakukan yang haram, tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Itu amanah. Maka kita sebagai umat yang mempunyai Nabi Al-Amin yang bersifat dengan amanah, mesti juga melazimi sifat amanah. Berpuluh-puluh kali Nabi berpesan tentang kemestian dan kepentingan amanah itu ada di dalam hati tiap-tiap orang Islam. Tetapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah adalah tetap berlaku juga. Akhirnya orang Islam sedikit demi sedikit mereka berubah daripada satu umat yang sangat amanah kepada umat yang sangat khianat. Khianat pemerintah kepada pemimpin, kepada rakyat. Rakyat khianat kepada orang atasan. Orang atasan khianat sama-sama dia. Rakyat sama-sama rakyat. Adik-beradik khianat sama adik-beradik. Pak saudara khianat sama-sama anak saudara. Ini menjadi lumrah dah. Dalam segenap hal, kepercayaan, harta benda, wang, tak ada amanah.
Tak ada amanah dah. Nah, buat kerja ke apa semua ke, tak ada amanah. Nah, kerja hak tahap tinggi, kontraktor hak juta-juta, tak amanah. Hak bawah pula kelas maknanya agak lembu, tak amanah. Nah, habis. Bila lagu tu tak ada apa-apa, jadi porak-poranda masyarakat, sehingga sampai suatu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula. Siapa orang yang tak menasabah, pecah amanah. Orang yang patut jadi tempat bergantung masyarakat, pecah amanah. Orang nak gantung ke dia, tak usah kira lah, dia ni orang duk harap sangat, pecah amanah. Tidak amanah sesama manusia, tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak